KPM. Hello, Assalamualaikum kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya hari ini, Wani Carey. Apa khabar semua? Wani harap anda semua sihat-sihat belaka, duduk di rumah kalau tidak ada keperluan penting untuk keluar. Kerana apa? Sekarang ini kita semua tahu kes semakin meningkat. Namun kita masih boleh sama-sama bertanggungjawab sebagai rakyat Malaysia untuk putuskan rangkaian COVID-19 ini daripada berterusan berpanjangan. Okey? So Wani nak pesan kepada korang semua untuk sentiasa patuh pada SOP, sentiasalah pakai pelitup muka, pakai hand sanitizer dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Baik, untuk hari ini Wani nak pesan pada anda semua kerana hari ini kita akan sentiasa pakai pelitup muka sepanjang program untuk memastikan kita semua terjaga daripada terkena jangkitan COVID-19. Kita nak ambil langkah berjaga-jagalah sebenarnya. Dan sekarang ini tanpa membuang masa, Wani nak bagi tahu subjek yang akan kita belajar hari ini adalah subjek pengajian kejuruteraan mekanikal. Kalau korang nak tahu apa dan nak tahu siapa guru kita pada hari ini, jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Usaha insya-Allah tidak akan gagal. Itulah dia mutiara kata yang dipilih oleh cikgu jemputan kita hari ini, Cikgu Hartini. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sihat. Alhamdulillah sihat cikgu. Ya, hari ini Cikgu Hartini akan bersama-sama dengan kita untuk mengajar subjek pengajian kejuruteraan mekanikal, dan mungkin cikgu boleh kongsikan kepada mereka semua apa bahagian yang akan cikgu fokus hari ini cikgu. Okey, so hari ini saya akan mengulang kaji modul 2 bertajuk bahan kejuruteraan. Kenapa bahan kejuruteraan cikgu? Dengar-dengar cerita ramai pelajar kata bahawa bahagian ini adalah bahagian paling susah. Kenapa tu cikgu? Okey, sebenarnya sebab dia bila bahan dia melibatkan sifat dengan ciri-ciri bahan. Jadi bila sifat pelajar tak nampak dengan mata kasar. Jadi dia susah nak bayangkan, dan bila susah nak bayangkan dia susahlah nak ingat. Okey, maksudnya lebih banyak perlu menghafal lah sebenarnya dalam ni cikgu. Ya betul. Okey, cikgu kata banyak menghafal tapi mesti cikgu ada sediakan teknik menjawab dengan betul ya cikgu? Ya, insya-Allah saya akan kongsikan sebentar lagi. Ya, itu dia. Itu pandangan cikgu. Korang semua nak dengar tak pandangan calon SPM mengenai subjek ini? Kalau nak, jom kita saksikan. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Binti Sulaiman. Saya menyukai subjek kejuruteraan mekanikal ini kerana ia mendorong para pelajar untuk berfikiran secara terbuka. Pengetahuan mengenai pengajian ini dapat memajukan sektor ekonomi negara dalam aspek penghasilan bahan dan produk. Hal ini juga dapat memberikan peluang pekerjaan yang banyak kepada para graduan universiti dan para pelajar yang mengambil jurusan mekanikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk yang saya minat dalam mata pelajaran mekanikal ialah tajuk pengiraan, seperti pengiraan geseran, momen dan sebagainya. Tajuk pengiraan dalam mekanikal memiliki rumus yang mudah untuk difahami dan juga mudah untuk diingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zatul Ifah daripada SM Teknik Kuantan. Saya merupakan seorang pelajar jurusan bidang mekanikal, dan saya memilih bidang ini kerana ia memberikan saya lebih banyak peluang pekerjaan. Serta tajuk yang paling saya gemari ialah sistem elektromekanikal. Didik TV KPM. Wow, itu dia, kita dah dengarkan pandangan calon SPM untuk yang mengambil subjek pengajian mekanikal ni cikgu, dan rata-rata mereka memberitahu bahawa subjek ini adalah subjek yang menarik walaupun susah, tapi mereka suka. Lebih-lebih lagi ada bab pengiraan. Ya betul. Okey, jadi Wani pun tak sabar sebab Wani pun nak tahu bagaimana dan apa konteks yang ada dalam subjek ini. Tapi kalau nak tahu apa kata, kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Carey serta guru kita hari ini Cikgu Hartini, dan kita akan bersama dengan pelajar jemputan kita. Dan sekarang inilah kita nak berkenalan lah dengan para pelajar yang kita jemput sama untuk join sesi pembelajaran kita hari ini dari SMK Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang. Jom kita panggil 5 orang pelajar yang akan bersama dengan kita hari ini. Mana mereka? Assalamualaikum, apa khabar? Semua sihat tak? Dah masuk ke belum ni semua? Okey, tu dia. Ada 4 orang pelajar. Jom. Tak apa, sepatutnya ada 5 tapi sekarang kita masih ada 4. Tidak mengapa. Kita perkenalkan satu persatu. Kita ada Engku Adam Zakwan. Ada tak Adam di situ? Kita ada Wan Nur Marsha. Kita ada Fahim Imran, Muhammad Radi dan Rabiatul Adawiyah. Di sini kita nampak ada 5 orang pelajar. Nampaknya semua dah ada. Kalau anda semua sudah bersedia, cikgu dah bersedia, cikgu? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Jadi kalau anda di rumah dan di studio bersama kita dah bersedia, mari kita mulakan sesi pembelajaran kita hari ini. Dipersilakan, cikgu. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menjemput saya. Okay, jadi hari ini kita akan mengulang kaji tajuk untuk subjek pengajian kejuruteraan mekanikal modul 2 iaitu bahan kejuruteraan. Okey. Dalam tajuk ini pelajar-pelajar akan belajar tentang jenis dan sifat bahan kejuruteraan dan rawatan haba. Okey, kenapa kita kena belajar tentang kita kena tahu tentang jenis dan sifat bahan? Sebab untuk hasilkan satu-satu produk, kita kena kenal dulu apa bahan yang kita nak guna tu supaya dapat mencapai objektif kita hasilkan produk tersebut. Contohnya kalau kita nak hasilkan satu kerusi, mesti kita kena pilih bahan yang kuat supaya dapat menampung beban. Okey, rawatan haba. Okey, kita tengok. Secara umumnya, bahan kejuruteraan terbahagi kepada 2 kategori utama. Kita ada bahan logam dan bahan bukan logam. Okey, kenapa bahan logam digunakan dalam industri? Okey, yang pertama sebab mempunyai daya tahan yang tinggi bagi menahan beban. Okey, bahan logam ni biasanya dia kuatlah. Okey, mempunyai rintangan yang baik terhadap lelasan dan kakisan. Dia mampu untuk tahan karat. Okey, dan boleh dibentuk tanpa menjejaskan kekuatan fizikalnya. Sebab kita boleh bengkokkan ataupun kita boleh gelek logam tu tanpa kurangkan dia punya kekuatan fizikal. Okey, kita tengok yang seterusnya. Bila sebut bahan logam, selalunya orang ramai akan fikir logam adalah besi. Ramai orang fikir macam tu. Sebenarnya bahan logam ni dia ada banyak dia punya kategori. Okey, kita ada logam ferrous, logam bukan ferrous, alloy dan bahan termaju. Contoh logam ferrous adalah besi, besi tempawan, besi tuang, keluli dan keluli alloy. Sebenarnya banyak lagi contoh-contoh lain tapi saya senaraikan 5 je lah kat situ. Okey, itu logam ferrous. Logam bukan ferrous pula, kita ada contohnya aluminium, kuprum, titanium dan timah. Kalau alloy pula, kita ada aluminium, alloy, gangsa dan loyang. Untuk bahan termaju, kita ada composite matrix logam ataupun composite aluminium dan kita juga ada super alloy. Okey, kita tengok. Apakah itu? Kita tengok apakah itu logam ferrous. Sebab tadi dia ada banyak kategori, kita kenal sedikit apa itu logam ferrous. Logam ferrous adalah logam yang mengandungi unsur besi. Okey, mengandungi karbon, dia ada karbon untuk menguatkan struktur logam. Okey, contoh logam ferrous macam saya terangkan tadi, kita ada besi, besi tempawan dan besi tuang. Okey. Ini contoh produknya. Kalau logam ferrous yang biasanya yang memerlukan kekuatan yang tinggi. Kita ada paku, pencangkuk kren dan paip besi. Okey, ini contoh logam ferrous. Apa pula bezanya logam ferrous dengan logam bukan ferrous? Logam bukan ferrous, dia tidak mengandungi unsur besi. Jadi kena ingat itu beza utama dia. Kalau logam ferrous ada unsur besi, logam bukan ferrous dia tak ada unsur besi. Okey, dan tidak mengandungi elemen karbon. Logam bukan ferrous ni juga mudah bertukar sifat. Dia boleh mengalirkan haba dengan baik dan tahan karat. Ini logam bukan ferrous. Contoh-contohnya apa, cikgu? Contohnya kat sini kita ada aluminium, kuprum, timah dan tembaga. Ini contoh produknya. Kita ada tin minuman. Tin minuman biasanya untuk makanan ni kita gunakan aluminium lah sebab aluminium dia tidak berkarat dan tidak bertindak balaslah dengan bahan lain. Okey.
chip komputer sebab dia boleh mengalirkan arus elektrik dengan baik dan kita juga ada tepak sirih. Okey, seterusnya kita tengok alloy. Alloy itu apa? Alloy adalah campuran dua ataupun lebih bahan logam ataupun kita campurkan bahan logam dengan bahan bukan logam. Dia ibaratnya macam kita kacukkan dia lah. Kita campurkan dua ataupun lebih bahan. Okey, sifat dia lebih keras daripada logam yang asal dan rintangan kepada kakisan yang lebih baik. Sifat dia berbeza daripada elemen asal sebab kita dah campurkan beberapa jenis bahan tadi. Okey, jadi dia memperbaiki kelemahan dan struktur logam tulen. Sebab kita dah campurkan, dia jadi lebih baik daripada yang asal. Okey, boleh? Itu untuk alloy. Ini alloy yang ketiga tadi, cikgu. Okey, alloy yang ketiga. So, ini kita tengok contoh-contoh alloy. Kita ada aluminium alloy, gangsa dan loyang. Contoh produk alloy ada gong, rim kereta dan duit shilling. Okey, kita campur beberapa jenis bahan. Okey. Okey, mana pelajar-pelajar saya tadi? Saya nak tanya soalan dah. Cikgu nak tanya soalan. Pelajar kita mungkin diorang tengah belik-belik buku nak cari jawapan untuk cikgu buat hari ini. Tapi tak apa cikgu. Kita teruskan dulu. Cikgu mungkin boleh bagi jawapan untuk soalan ini sementara kita menunggu kehadiran para pelajar cikgu hari ini. Okey, ini contoh soalan ni. Okey, saya bagi tadi sikit je info dia. Kita terus pada soalan supaya tak nak nanti bila ajar banyak-banyak pelajar dah pening kan. Okey, contoh soalan. Dah ada pelajar-pelajar saya. Bila cikgu seru mereka kembali. Alhamdulillah. Okey. Okey, cikgu mungkin pilih siapa nak jawab. Okey. Nyatakan sifat utama bahan berikut. Kita ada logam ferus dengan logam bukan ferus. Okey, siapa yang boleh jawab soalan ni? Siapa nak jawab dulu? Siapa boleh jawab? Okey, buka je mic. Lepas tu jawab. Ke kita nak pilih cikgu? Boleh juga. Nampak masa kena pilih ni. Saya nak pilih seorang lah bagi Wani pilih. Yang di sini kita ada, kita pilih Fahim. Jawapan untuk logam ferus itu mengandungi unsur besi dan karbon. Okey, untuk logam bukan ferus? Kalau logam bukan ferus tidak mengandungi unsur besi dan karbon. Okey, betul ke Fahim? Okey, kita cek jawapannya. Betul ke? Oh, sorry, terlepas. Okey, logam ferus mengandungi unsur besi dan karbon. Logam bukan ferus tidak mengandungi unsur besi dan karbon. Okey, bagus Farid. Good job Fahim. Okey, 4 markah. So, jadi bila pelajar jawab mengandungi unsur besi 1 markah, karbon lagi 1 markah. Tidak mengandungi unsur besi, ada mention besi 1 markah, karbon lagi 1 markah. So, 4 markah. Okay, dengar tadi macam susah kan tajuk ni, tapi sebenarnya senang je. Betul. Makin menarik cikgu, saya pun rasa macam nak jawab lepas ni kalau boleh. Boleh. Kalau boleh. Soalan dia senang je. Contoh soalan ni adalah soalan bahagian A. Cikgu bagi saya yang senang je cikgu. Okey, lepas ni pun senang. Okey, contoh soalan 2. Jadual 1 menunjukkan 3 jenis bahan logam. Dia dah guide pelajar. Dia dah mention bahan logam. A, alloy. B, logam ferus. C, logam bukan ferus. Okey, apakah soalannya? Kelaskan logam berikut sama ada A, B atau C pada petak yang disediakan. Okey? Loyang tu yang mana satu? Alloy ke, logam ferus ke, logam bukan ferus? Dia nak awak kelaskan besi tuang, aluminium dengan keluli. Okey? Untuk soalan ni, dia bagi A, B dan C. Okay, jadi tak perlu tulis alloy, logam ferus ataupun logam bukan ferus. Just tuliskan A, B atau C sahaja. Itu teknik macam mana nak dapat markah. 4 markah. Okey, siapa nak cuba ni? Kat sini ada 4 soalan. Pelajar kita okey cukuplah nak jawab 4. Siapa nak cuba? Kita minta Rabiatul untuk jawab yang pertama. Loyang apa Rabiatul? Kategori apa? Loyang A, alloy. Okey, betul ke? Alloy. Okey, betul. Bagus. Seterusnya, besi tuang. Besi tuang? Marsha, boleh Marsha? Marsha, cikgu pilih Marsha. Marsha lari. Apa itu besi tuang? Okey, Marsha lari. Siapa belum lari? Kita minta Engku Adam. Engku Adam, besi tuang? Besi tuang B. B, betul ke? B.
Okey, betul. Bagus. Seterusnya. Aluminium. Saya tanya Ishak pula. C cikgu, aluminium logam bukan ferus. Okey, betul ke? Okey, betul. Bagus. Ya. Last kali, keluli. Keluli. Marsha dah ada kembali. Lari balik. Okey. Okey, Fahim Kita minta Imran. Fahim, Saya cikgu. tanya Fahim. Fahim, keluli kategori yang mana satu? Jadi kategori B, logam ferrous. B, logam ferrous. Okey, betul. Bagus. Betul. 4 markah. Aha. So, untuk soalan ni, dia kena ingatlah kategori yang mana satu. Okey, ada lagi tak soalan? Okey, contoh soalan 3. Berikut adalah senarai logam. Okey, saya senaraikan besi tempawan, gangsa, timah dan keluli. Okey, lengkapkan jadual 2 dengan memadankan logam di atas dengan jenis logam yang bersesuaian. Lebih kurang macam soalan tadi, dia minta pelajar kelaskan. Okey. So, kita ada logam ferrous, logam bukan ferrous dan alloy. Kalau yang tadi pelajar diminta tulis A, B atau C saja. Ya. Untuk soalan ni, dia kena tulis baliklah perkataan dia tu. Sama ada besi tempawan, gangsa, timah ataupun keluli. Okey. Ada volunteer nak jawab soalan ini? Soalan Marsha dah ada, 3. cikgu. Kita minta Marsha. Okey, Marsha, jawapannya apa? Kali ni Marsha tak lari. Untuk logam ferrous, besi tempawan dan Okey. keluli. Okey. Untuk logam bukan ferrous, timah. Okey. Lepas tu untuk alloy, gangsa. Okey, kita cek betul tak jawapan Marsha. Besi tempawan dan keluli, timah dan gangsa. Okey, betul, bagus. Marsha. Marsha kembali dengan jawapan yang betul, cikgu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Okey. Lepas ni ada lagi lebih banyak soalan yang kita nak buat sama-sama dengan cikgu. Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika lah. Dan jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry, dan sebentar tadi kita dah buat beberapa soalan bersama dengan Cikgu Hartini, dan sekarang ini kita nak teruskan sesi pembelajaran kita dengan bahagian seterusnya, Cikgu, iaitu bahan bukan logam. Ya, betul. Jom kita nak belajar dengan Cikgu Hartini sekarang. Dipersilakan, Cikgu. Okey, tadi kita dah tengok tentang bahan logam, sekarang kita tengok sedikit tentang bahan bukan logam. Okey, ini kategori utama bahan bukan logam kayu, seramik, polimer dan bahan termaju. Okey, saya rasa tentang kayu semua pelajar dah tahu kot. Okay, kita tengok tentang seramik. Seramik adalah pepejar bukan organik yang dihasilkan daripada bahan semula jadi. Okay, ini contoh bahan dia. Tanah liat, felspar, kolin dan pasir kuarza. Okay, seramik dalam industri moden terdiri daripada oksida logam, karbida logam dan nitrida logam. So, bila sebut benda-benda macam ni, pelajar dah macam, wow, apa benda ni kan? Okey, itu yang pelajar jadi rasa macam susah sikit tu. Okey, ini contoh produk yang dihasilkan daripada seramik. Kita ada palang pencucur, kapasitor elektrik dan bekas minuman. So, paling mudah pelajar ingat bekas minuman lah. Okey, ada daripada seramik. Okey, itu tentang seramik. Kita tengok tentang polimer. Polimer adalah bahan molekul rantai karbon panjang yang digunakan sebagai pengganti kayu, logam, kaca dan kapas. Contoh polimer, kategori dia, kita ada termoplastik, termoset dan elastomer. Apa rupanya tu, Cikgu? Itu kan nama dia dah pelik-pelik dah ni. Belakang dia. Termoplastik. Termoplastik adalah polimer yang mencair ketika dipanaskan sebab dia punya takat lebur dia rendah. Okay, dan dia akan kembali ke bentuk asal setelah sejuk. Okay, dan dia boleh dikitar semula. Contoh termoplastik yang pelajar mudah ingat, kita ada polistirena. Ini bekas polistiren. Kalau kita beli makanan kat kedai, okay, ingat itu adalah termoplastik. Okay, dan polivinyl klorida, pipe PVC. Jadi, dia boleh dikitar semula. Okey. Itu kita tengok pula termoset. Termoset adalah polimer yang tidak akan cair apabila dipanaskan. Takat lebur dia tinggi, tidak kembali ke bentuk asal setelah sejuk dan dia tidak boleh dikitar semula. Okay, contoh untuk termoset adalah melamin. Kita buat pinggan, selalu ada mak-mak sebut, okay, ambil pinggan melamin kat dapur. Okay, jadi pelajar dah boleh tahu. Okay, melamin ni adalah contoh termoset. Dan kita ada backlit. Backlit ni untuk buat palang elektrik. Okey. Okey.
Elastomer. Elastomer adalah polimer yang boleh diubah bentuk, boleh ditarik berganda-ganda panjang, okey, boleh kembali ke bentuk asal. Dia bersifat kenyal. Okey, contoh elastomer adalah getah untuk buat kasut keselamatan. Okey, itu dia contoh-contoh. Okey, itu contoh dia. Kita tengok contoh soalan. Okey, nyatakan 3 contoh polimer. Okey. Siapa nak cuba jawab ni Ishak ya? boleh jawab, Ishak. Ishak. Soalan contoh Boleh. 4. Polimer, 3 contoh polimer. Yang pertama, termoplastik, Okey. termoset Okey. dan juga elastomer. Okey, betul. Bagus, Ishak. 3 markah. Betul. Okey. Bunyi macam pelik tapi bila tanya soalan senang je sebenarnya. Okey. Ya. Tandakan right bagi pernyataan yang betul dan pangkah bagi pernyataan yang salah tentang polimer berikut. Jadi pelajar perlu tanda right atau pangkah sahaja. Okey, diberi beberapa pernyataan. Okey, tanda right atau pangkah sahaja. Okey, soalan 5. Ada Fahim boleh jawab, Fahim? Soalan 5? Okey, kita minta Fahim jawab Boleh, semua boleh. soalan ni. Okey, bagus Fahim. Okey, jawapannya. Untuk yang pertama, jawapannya betul. Okey. Yang Yang kedua? salah. Okey. Salah. Salah. Yang ketiga? Yang ketiga betul. Okey. Yang keempat salah. Okey, betul. Okey, kita tengok jawapan dulu ya. Salah. Salah. Betul. Betul. Salah. Salah. Okey, betul Okey. Fahim. Senang je kan untuk subjek ni. 4 markah. Bagus Fahim. Okey, ada lagi tak soalan? Okey, soalan 6. Jadual 3 menunjukkan pernyataan tentang bahan bukan logam. Dia dah bagi hint guideline bahan bukan logam. Namakan bahan bukan logam tersebut. Okey, ni pernyataan dia. Pelajar boleh baca, penonton kat rumah pun boleh baca. Okey, jadi kena namakan bahan dia. Okey, siapa boleh jawab? Rabiatul boleh, Rabiatul? Okey, go Rabiatul. Cuba. Yang pertama jawapan dia apa? Yang pertama polimer, Okey, yang betul tak? kedua seramik. Okey, betul. Bagus. Bijak-bijak Bagus, anak murid Rabiatul. saya ya. Alhamdulillah. 2 markah. Dapat dah. Okey. Okey, kita tengok contoh bahan ketiga, bahan termaju. Bahan termaju adalah semua bahan baru dan lama yang diubah sesuai untuk meningkatkan prestasi bahan supaya mencapai ciri tertentu menggunakan teknologi masa kini. Okey, contoh bahan termaju. Ini anak-anak dia. Kita ada bahan logam dan bahan bukan logam. Contoh bahan logam adalah komposit matrix logam atau komposit aluminium. Kita juga ada alloy super. Okey, untuk bahan bukan logam ada bahan nano, bahan pintar, bahan piezoelektrik dan polimer sintetik. Nama dah makin hebat kan nama-namanya. Okey, kita tengok komposit. Komposit adalah bahan pepejal yang dihasilkan melalui gabungan 2 atau lebih bahan bagi menghasilkan bahan baru yang lebih berguna. Okay, ini contoh komposit ya. Kita ada komposit matrix logam, komposit matrix seramik dan komposit matrix polimer. Okey, itu contoh produk dia. Ada roda canai, konkrit dan gentian kaca. Okey, saya sediakan gambar lah supaya mudah sikit untuk pelajar bayangkan. Okey. Gentian kaca tu di mana boleh kita nampak tu cikgu ya? Patut. Gentian kaca contohnya boleh buat badan bot, tong sampah ataupun topi keledar. Okey. Okey. Yang macam roda canai konkrit ni dah nampak. Gentian biasa kaca tu tengok macam kan? first time nampak kat situ. Okey. Okey, dah tahu dah. Okey, itu contoh produk dia. Okey, ini bahan nano yang saya senaraikan tadi. Bahan nano. Nano maksudnya kecil. Okey. Bahan ultra halus berbentuk struktur berukuran kurang daripada 100 nanometer. Okey, bahan pintar ni pula bahan kejuruteraan yang berkeupayaan untuk mengesan dan memberi tindak balas terhadap suhu, kelembapan, pH, cahaya atau bahan kimia. Bahan piezoelektrik, nama sedap kan? Piezoelektrik. Okey. Bahan di mana medan elektrik boleh ditukar atau dihasilkan dengan menggunakan tekanan kepada bahan tersebut. Bila kita tekan dia, dia akan tukarkan kepada tenaga medan elektrik. Okey, polimer sintetik dihasilkan daripada monomer buatan manusia yang diperoleh daripada petroleum. Okey.
Ini contoh bahan nano. Bahan nano ni kalau dulu chip kalau kita tengok telefon telefon zaman dulu besar kan. Semakin lama semakin kecil sebab dia punya komponen-komponen dia tu dah jadi semakin kecil. Okey, dia dihasilkan daripada bahan nano. Okey, ini contoh bahan pintar. Ini kalau selalu kita tengok cermin mata. Betul. Bila cerah hari cerah cermin mata kita akan jadi gelap sikit. Ya. Okey, sebab kita menggunakan photochromic lens. Betul, macam dah cermin tahu mata nama mak saya dia. cikgu. Kadang-kadang dekat tengah-tengah panas mata dia akan jadi gelap kat situ. So sebab dia dapat kesan perubahan cahaya. Cahaya, betul. Okey, itu bahan pintar. Okey, contoh ini bahan piezoelektrik. Paling mudah, saya bagi contoh paling mudah. Pemetik api. Okey, ini contoh polimer sintetik. Ada benang, bahan plastik, ni rambut palsu ataupun getah. Alright. Okey. Contoh soalan. Okey, saya dah bagi beberapa contoh. Kita tengok contoh soalan. Kita tengok dia boleh jawab ke tidak. Baca Okey. banyak tadi. A, dia bagi macam soalan tadi, dia bagi A, B dan C. Dia suruh awak jawab yang mana satu. A, polimer sintetik. B, bahan piezoelektrik. C, bahan pintar. Okey, jadi tuliskan yang mana satu. Ini ciri-ciri dia. Okey, ini bahan termaju dia. Okey, siapa boleh jawab? Engku Adam? Boleh jawab Engku Adam? Boleh cikgu. Okey, apa jawapan dia? Yang nombor 1 tu C. C. Bahan pintar. Betul tak? Yang nombor Okey, betul. Yang nombor 2 tu B. Okey. Bahan ketiga? elektrik. A. B. A. Polimer Okey. sintetik. Wah. Okey, betul, bagus. Bagus Engku Adam. Betul. Okey, bagus. Okey. Okey, bahan ni kita masuk topik seterusnya. Bahan dia ada sifat fizik dan sifat mekanik. Sifat fizik dia ada 3, keberaliran haba, keberaliran elektrik dan takat lebur. Keberaliran haba adalah kebolehan sesuatu bahan untuk mengalirkan haba melaluinya. Keberaliran elektrik, kebolehan bahan untuk mengalirkan elektrik melaluinya. Dan takat lebur adalah takat di mana pepejar bertukar kepada cecair apabila dipanaskan. Okey, ni sifat fizik. Sifat mekanik dia. Ada ke. Ada 7 ke yang perlu awak hafal. Okey, kemuluran, ketempaan, kelasakan, keplastikan, kekerasan, kerapuhan dan keanjalan. Okey. Saya laju sikit Okey, ini pelajar-pelajar sebenarnya dah belajar Sifat mekanik dia ada 7. Jadi untuk ni awak kena hafal nama sifat dia dengan definisi dia. Okey, saya dah highlightkan sikit apa keyword-keyword dia warna merah ni. Jadi pelajar kena hafal. Kemunduran, keboleh-tempaan, kelasakan dan kekerasan, keplastikan, kerapuhan dan keanjalan. Okey, jadi kena tahu nama dia dan kena hafal dia punya definisi. Okey, kita tengok contoh soalan dia sebab dia dah hafal dah. Okey. Okey, contoh soalan 8. Nyatakan 3 sifat fizik logam. Senang je soalan ni. 3 markah. 3 markah saja. Siapa nak cuba? Bayangkan 3 markah lagi nak dapat A+. Dapat soalan macam ni. Soalan senang. Okey, Marsha, tolong jawab Marsha. Sila Marsha. Yang pertama, sifat logam dia keberalian haba. Okey. Yang kedua, keberalian elektrik. Okey, yang betul ketiga, dia takat lebur. Okey, bagus. Senang je kan soalan dia. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, soalan 9. Itu saya cakap tadi kena hafal dia punya definisi. Okay. Ni lengkapkan definisi sifat kelasakan pada ruang yang disediakan. Okey, saya pilih Rabiatul lah, Rabiatul. Sifat bahan yang boleh menahan. Sifat bahan yang boleh menahan ada beban kejut tanpa berubah bentuk. Beban kejut tanpa berubah bentuk. 2 markah. Betul. Okey, tahniah. Okey, bagus Rabiatul. Okey, terima kasih Rabiatul. Beban kejut tanpa berubah bentuk. Okey. Okey, soalan 10. Okey, jadual 4 menunjukkan sifat mekanikal bahan. Dia bagi definisi. Nyatakan nama sifat mekanikal tersebut pada ruang yang disediakan.
Okey, sebab tu kena hafal dia punya definisi. Ya. Okey, siapa ada volunteer nak jawab? Ni bagi Wani pilih lah. Wani nak pilih Radi Ishak. Radi Ishak. Okey, Ishak. Boleh ke? Yang pertama, sifat dia kemuluran. Okey, betul tak? Kemuluran. Okey, betul. Bagus. Yang kedua, keplastikan. Keplastikan. Bagus. Ishak minta dekatkan mikrofon sedikit, Ishak. Okey, sila jawab yang terakhir. Boleh. Yang ketiga, kerapuhan. Kerapuhan, mudah retak atau pecah. Okey, bijak. Okey, alhamdulillah. Betul, bagus. Okey, soalan 10. Okey, ini tajuk seterusnya, rawatan haba. Rawatan haba ni adalah kita panaskan logam ke satu takat suhu yang tertentu dan dibiarkan pada suhu yang tertentu dan disejukkan melalui beberapa kaedah. Kaedah itu dipilih berdasarkan sifat mekanik yang kita nak lah. Okey, tujuan dia adalah untuk meningkatkan kekerasan logam, menghilangkan tegasan dan terikan, ini yang kita tak nak menyusun semula mikrostruktur atau memperhaluskan bentuk hablo yang kasar, mengurangkan kerapuhan dan kita nak meningkatkan kemuluran. Okey. Okey. Dia punya mikrostruktur ada banyak, tapi untuk tingkatan 4 kita belajar 4 je dulu. Ferrite, austenite, okey, perlite dan simentite. Nama dia ini yang jadi pelajar rasa macam susah tajuk ni sebab dia tak biasa dengan nama-nama ni. Betul. Okey, tapi sebenarnya senang je. Okey, ferrite ni dia punya bentuk mikrostruktur dia. Sifat dia lembut dan mulur, jadi dia tidak sesuai digunakan dalam reka bentuk struktur atau bangunan. Austenite ni gambar dia pecah-pecah sikit. Pelajar boleh rujuk dalam buku teks tingkatan 4. Sifat dia lembut, mulur dan bersifat tidak magnetik. Kekerasan bertambah berdasarkan peningkatan peratusan karbon. Maksudnya semakin banyak karbon, dia akan jadi semakin keras. Okey, ini perlite mikrostruktur. Okey, lebih keras berbanding ferrite, sering digunakan dalam bidang kejuruteraan dan komponen berkejituan tinggi. Dan sekali simentite, lebih keras berbanding perlite, sangat keras dan rapuh. Kekerasan dan kerapuhan bertambah dengan peningkatan kandungan karbon. Okey, boleh sebut tak 4 tadi? Nama mikrostrukturnya. Okey, cuba sebut. Cuba sebut. Semua. Okey, sila sebut. Ada 4. Apa dia? Nombor 1. Kita ada ferrite, austenite, perlite dan simentite. Okey. Okey. Okey, ini gambar rajah fasa keseimbangan besi karbon. Pelajar kena tahulah cara membaca gambar rajah ni. Okey, hint dia kat sini adalah suhu dia 723 darjah Celsius. Ini takat kritikal bawah. Yang garisan ni sampai atas tu, ini takat kritikal atas dan suhu kat sini adalah 0.83 peratusan karbon 0.83% karbon. Jadi ini pelajar dah belajar dengan detail semasa dalam kelas. Okey. Okey, ini kita ada 4 proses rawatan haba: penyepuh lindapan, penormalan, pengerasan dan pembajaan. Kita tengok tujuannya. Yang pertama, penyepuh lindapan adalah untuk menghilangkan tegasan dalaman akibat kerja sejuk, seperti bila kita buat kerja membengkok, menggelek atau mencanai logam. Okey, susun semula mikrostruktur keluli dan memperbaiki sifat mekanik seperti kemuluran dan kekerasan. Ini kaedah penyejukan dia. Kita panaskan sampai tahap suhu penyepuh lindapan, kita sejukkan dalam ketuha. Maksudnya kita tutup suis ketuha, kita biarkan logam tu sejuk perlahan-lahan dalam ketuha. Okey, bukanlah ketuha macam mak-mak kita buat kuih tu. Ini ketuha yang boleh capai suhu sehingga 1000 darjah Celsius. Alright. Okey. Ini untuk penormalan, kita sejukkan di udara. Tujuan dia boleh baca lah. Okey. Untuk pengerasan, untuk menghasilkan keluli yang keras, kukuh dan tahan cala. Menghasilkan mikrostruktur martensite yang sangat keras, tahan cala tetapi rapuh. Martensite ini dia terjadi bila keluli dipanaskan melebihi takat kritikal atas dan disejukkan dalam air ataupun minyak. Dia panas-panas tu kita celup dalam air ataupun minyak, dia akan bertukar menjadi martensite. Okey. Untuk pembajaan, kita nak kurangkan sifat kekerasan dan kerapuhan, menghapuskan tegasan dalaman
dan menghasilkan mikrostruktur martensite terbaja. Yang tadi martensite, ini martensite terbaja sebab kita dah lakukan proses pembajaan. Okey, martensite terbaja yang lebih seragam dan halus. Okey, kaedah penyujukannya di udara atau dalam minyak atau air. Okey, untuk proses-proses ni pelajar kena tahu dia punya kaedah penyujukan dia. Sebab proses dia sama je, keluli dipanaskan sehingga suhu yang kita nak. Okey, lepas yang membezakan dia adalah kaedah penyujukan dia. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Right. Kita tengok contoh Ini dia, soalan. Soalan. Okey, tandakan right bagi pernyataan yang betul dan pangkah bagi pernyataan yang salah tentang tujuan proses rawatan haba. Kenapa kita kena buat proses rawatan haba? Okey, 4 markah. Okey, ada volunteer tak jawab soalan ni? Kita minta Fahim, cikgu. Fahim, boleh Fahim? Boleh cikgu, boleh. Okey, apa jawapan dia Fahim? Yang pertama betul. Okey. Yang kedua salah. Salah, bagus. Yang ketiga pun salah. Okey. Yang keempat betul. Yang keempat betul. Okey, betul jawapan Fahim. Tingkatkan kekerasan, okey, mengubah sifat fizik logam. Kenapa salah? Sebab rawatan haba adalah kita nak tukar dia punya sifat mekanikal. Okey, meningkatkan tegasan dalaman, salahlah sebab tegasan dalaman adalah sifat yang kita nak buang. Okey, mengurangkan sifat kerapuhan, betul Okey, contoh soalan 12. Okey, ni soalan dia ni untuk soalan bahagian B, markah dia banyak Rajah di bawah menunjukkan keseimbangan rajah keseimbangan besi karbon yang saya dah tunjuk tadi. Okey, kelului X mengandungi 0.5% karbon dan dipanaskan ke suhu 800 darjah Celsius. Manakala keluli Y mengandungi 0.6% karbon dan dipanaskan ke suhu 730 darjah Celsius. Kedua-dua keluli tersebut kemudiannya disejukkan dalam air. Okey, jadi pelajar kena tahu berapa kandungan karbon, berapa suhu pemanasan, kaedah penyujukan dia. Okey, kalau disejukkan dalam air, ini adalah proses pengerasan. Okey, so saya terangkan sikit macam mana nak baca graf ni Okey, pelajar dia kena tahu apa mikrostruktur dia. Okey, kat sini di atas titik A ni adalah austenite sepenuhnya. Okey, dekat sini kita ada cementite campur austenite. Dekat sini, kawasan sini cementite campur perlite. Di atas garisan ni perlite sepenuhnya, kawasan sini Sini adalah ferrite campur perlite, kawasan sini mikrostruktur dia adalah ferrite sepenuhnya. Itu pelajar kena hafal lah. Okey, jadi pelajar kena tahu perubahan mikrostruktur di setiap proses dia ni. Okey. So, soalan ni agak-agak awak. Okey, itu pernyataan dia. Merujuk rajah 5, tentukan sama ada keluli X atau keluli Y sesuai digunakan sebagai alat pemotong. Berikan alasan anda. Okey, pelajar, agak-agaknya lah. Agak-agaknya apa jawapan dia? X ke Y? X ke Y? Keluli X. Keluli X. Okey. Okey, so untuk soalan ni markah dia banyak, 14 markah. Jadi kena terangkan tentang kedua-dua. Keluli X, apa pelajar analisis dia? Okey, keluli Y, apa analisis dia? Last sekali baru kesimpulan. Baru dapat 14 markah. Kalau pelajar jawab X saja dan terangkan tentang X saja, markah dia dapat separuh saja. Okey. Okey, saya tunjukkan sikit Ini cara menjawab dia. Okey, keluli dipanaskan sehingga melebihi takat kritikal atas, nyatakan dia punya suhu. Okey, perubahan mikrostruktur ferrite campur perlite kepada ferrite campur austenite kepada austenite. Keluli dibiarkan pada suhu ini untuk satu jangka masa tertentu. Disejukkan dengan kadar segera dalam air. Ini dalam soalan pun dah bagi tahu. Okey, perubahan mikrostruktur semasa penyejukan austenite menjadi martensite. Sifat martensite sangat keras dan rapuh. Ini analisis untuk keluli X. Okey, pelajar kena bagi tahu juga analisis untuk keluli Y. Okey, ini analisis dia. Keluli dipanaskan di bawah suhu
setakat kritikal atas, perubahan mikrostruktur daripada ferat campur pelat kepada ferat campur arsenide, dibiarkan untuk satu jangka masa tertentu, disejukkan dengan segera dalam air. Okey, jadi mikrostruktur dia berubah daripada ferat campur arsenide kepada ferat campur pelat. Sifat dia bersifat lembut. Jadi, yang mana satu sesuai untuk bab mata pemotong? Si kita nak pilih yang lebih keras. So, jawapan dia kelulu X dipilih kerana sifat dia lebih keras dan sesuai dijadikan mata alat pemotong. Alright, itu dia jawapan untuk soalan nombor 12 ya cikgu. Dan kini kita sudah pun tiba ke penghujung rancangan dan mungkin cikgu boleh buat sedikit rumusan dan memberi pesanan terakhir pada semua pelajar yang sedang menonton cikgu sekarang ini. Persilakan cikgu. Okey, so saya harap pelajar-pelajar dapat mengulang kaji pelajaran walaupun ber-PDPR di rumah. Teruskan belajar. Jangan leka, jangan fikir jauh daripada cikgu tak marah. Okey. So, teruskan ulang kaji, belajar sebab nanti SPM tetap akan berlangsung. Betul. Itu je, kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada Cikgu Hartini binti Muhammad Rejab selaku Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang, dan Wani nak ucapkan juga terima kasih kepada semua pelajar iaitu Engku Adam Zakwan, Wan Nur Marsha, Fahim Imran, Muhammad Radi Ishak dan Rabiatul Adawiyah sudi bersama-sama 1 jam ini sangat sporting menjawab soalan dan semuanya betul-betul ya cikgu. Betul. Wani doakan agar anda semua berjaya mencapai keputusan yang cemerlang dan buatlah ibu bapa dan guru anda bangga dengan pencapaian anda. Oleh itu, sekian saja dari saya Wani Kerry dan Road to Success SPM 2021. Kita jumpa lagi pada episod akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Saya ingin mengucapkan selamat menempuhi peperiksaan SPM 2021. Zikri, ingat ya, usaha itu tangga kejayaan. Rajin berusaha, gigih berusaha, insya-Allah kamu akan memperoleh kejayaan yang lebih cemerlang. Belajar rajin-rajin ya. Saya mengharapkan agar anak mak Arif Akmal bin Sulaiman akan belajar bersungguh-sungguh untuk menduduki SPM 2021. Di zaman yang mencabar ini, ilmu adalah segalanya. Tiada harta benda yang dapat ditinggalkan untuk Arif Akmal. Hanyalah sepotong ayat. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. We shoot for the moon. Even if we miss, we will still land at any stars. Selamat berjaya.